ada simbol tambah kan. Simbol tambah ni maksudnya pembahagi antara satu nombor. Ni satu. Nampak tak simbol tambah? Ini simbol tambah. Ni yang kedua dan ini adalah yang ketiga. So daripada nombor-nombor ini awak akan lihat perkali untuk 5 kuasa 4 adalah 1. Jadi awak letak dekat 5 kuasa 4 ni 1. Dekat 5 kuasa 3 perkali 2. Jadi awak letak 2. Dan 4 ini kalau tiada bermaksud dia akan darab dengan 5 kuasa kosong. Sebab 5 kuasa kosong kalau awak darab dia adalah sama dengan 1. Jadi 5 kuasa kosong sama dengan 1, so automatik 5 darab 1 dapat 5. Jadi 4 ini berada dekat 5 kosong. Nombor yang kosong yang tiada nombor ini awak letaklah sifar 5. So jawapan dia already dalam asas 5 iaitu 1200 4 iaitu B. Okey. Sebenarnya tak kisahlah asas berapa, yang penting awak tengoklah nombor dalam asas berapa diberi dan dekat sama dengan ni pun nombor. Asalkan dia asas yang sama, awak boleh guna kaedah ini. Okey, kita pergi soalan yang seterusnya iaitu soalan nombor 6. Okey, untuk nombor 6 poligon nampaknya masih ramai lagi yang belum menguasai poligon. Okey, untuk poligon sebenarnya yang pertama untuk maklumat penting yang awak perlu ingat adalah bentuk-bentuk poligon lah. Okey, dan biasanya melibatkan sudut pedalaman, sudut peluaran. Dan kebanyakan soalan melibatkan sudut pedalaman iaitu formula dia iaitu N tolak 2 darab dengan 180. Ini adalah untuk hasil tambah sudut pedalaman. Okey, dari maklumat yang diberi PQRV ni ialah segi 4 selari. Bermaksud ni selari dengan ni dan begitu juga ni ni selari dengan ni. Okey, dan RSTUV. Okey, RSTU ni adalah pentagon sekata. Bermaksud semuanya adalah okey, kita lihat soalannya adalah kita nak cari apa? Kita nak cari nilai X. Okey, awak pun tengok X berada di mana? X berada di sini Okey, ini adalah X. Okey, jadi untuk cari X, kita akan guna maklumat apa yang ada, sama ada segitiga. Okey, ataupun kita boleh cari yang lebih senang adalah kita dapatkan sudut ni dan dapatkan sudut ni. Dan kita akan guna 360 tolak kedua-dua sudut ini untuk dapat X. Okey, jadi untuk dapat sudut ni, ini berada dalam pentagon sekata. Awak dah tahu pentagon ada 5 sisi, jadi 5 tolak 2 darab dengan 180. Jadi kita akan dapat 540 Okey, nak kena bahagi juga dengan bilangan N iaitu 5 sisi dia. Jadi kita akan dapat, 540. Okey, awak bahagi dengan 5. Jadi kita akan dapat 108. Maksudnya ini adalah 108. Semua ni 108 108, 108 tapi yang lain-lain kita tak guna. Kita hanya guna ini sahaja sebab dia adalah pentagon sekata. Okey, kita nak guna X kat sini kan. Okey, untuk yang ni pula, ini adalah segi 4 selari. Sudut dalam dua sisi 4 selari, dalam segi 4 selari adalah 52. Dengan sudut ni, kalau kita tambah dia sama dengan 180. Jadi untuk dapat sudut yang ni, awak hanya perlu buat 180 tolak saja dengan 52. Okey, tolak saja kita akan dapat 128. Okey, so daripada 128 untuk dapat ni teruslah 360. Awak tolak dengan 18, tolak dengan 108. Jadi jawapan dia kita akan dapat 120. Okay, so jawapan dia adalah C. Okay, kita pergi kepada soalan seterusnya. Tak ada masalah kan? Okay, dia sebenarnya setiap tahun kalau awak refer soalan trial ataupun soalan-soalan SPM tahun lepas, memang famous lah kalau untuk poligon ini melibatkan poligon sekata. Maksudnya melibatkan sudut pedalaman bagi poligon sekata. Jadi awak ingat saja formula tadi. Okey, kita pergi soalan nombor 7. Okey, untuk nombor 7 juga masih melibatkan poligon, tetapi
melibatkan hexagon. Tadi adalah pentagon. Tetapi hexagon ini bukan hexagon sekata. Kalau bukan hexagon sekata, awak tak bolehlah nak cari hasil tambah sudut pedalaman dan bahagi dengan 6. Tak boleh. Jadi kita cari dulu hasil tambah sudut pedalaman bagi hexagon. Follow formula tadi. Oleh kerana hexagon, so dia ada 6 sisi. So 6, awak tolak dengan 2, darab dengan 180. Jadi kita akan dapat 702. Yang hexagon ini adalah 720. Jadi kita akan 720 ni kita akan tambah lah 80. Awak tambah dengan X ni. Okay, tambah dengan sudut kat sini. Okay, sudut sini ini 140. Of course kat sini adalah 40. So tambah 40. Okay, tambah dengan 110. Tambah dekat S ni, kita kena ambil yang dalam tau, bukan ambil yang luar. So ini 200, of course kat sini adalah 160. So 160. Dan tambah dengan Y sama dengan 720. Awak buat sini. So tambahlah 80, tambah 40, 120, 120, 230, tambah lagi dengan 160. So kita akan dapat 390 tambah X tambah Y sama dengan 720. Okay, oleh kerana soalan dia adalah dia nak X tambah Y. Okay, dia bukan nak satu-satu nilai X berapa, Y berapa dia nak X tambah Y. Jadi awak tinggalkan X tambah Y sama dengan 720 tolak 390. Jadi kita akan dapat jawapan dia itu 300. Okay, so jawapan dia adalah. Okey, kita pergi kepada soalan seterusnya iaitu nombor 8. Okey, soalan nombor 8 melibatkan tangent kepada bulatan. Telah diberi kat sini ABC dan ADE ialah tangent ke bulatan BDF. Maksudnya ADE ni dengan ABC ni tangent. Ini kita panggil sebagai tangent sepunya. Kalau tangent sepunya, awak tengok pada ini pada D, ini pada B. Bermaksud ini akan sama kalau tangent sepunya dia akan sama. So kalau sama, ini 70, kita nak cari nilai X ni. Okay, soalan dia minta cari nilai X. Okay, cari nilai X. Okay, untuk dapat nilai X, awak pun tengok. Untuk dapat X ni, dia akan sama dengan sudut ni. Seperti mana yang cikgu terangkan minggu lepas. Yang ciri-ciri bagi tangent kepada bulatan tu. Kalau ada satu, okey awak andaikan ni dekat lah ya. Kalau ada satu perentas, sudut antara perentas ni akan sama dengan segitiga yang terbentuk oleh perentas ini. Ni yang setentang. Sama. Maksudnya yang ni akan sama dengan yang ni. Begitulah seterusnya. Jadi ini sama dengan sudut ni. So awak kena cari sudut ni. Nak dapat sudut ni awak tengok ini adalah segitiga kaki. So ini adalah 70. Jadi 180 awak tolak dengan 70 bahagi dengan 2. Jadi 110 bahagi 2 kita akan dapat 55. Sini adalah 55. Jadi of course X adalah 55. Ada masalah awak boleh terus interrupt cikgu guna voice guna suara. Kalau awak tulis dekat chat, cikgu takut cikgu tak nampak Cikgu maximize slide soalan. Okey, kita pergi soalan nombor 9. Untuk soalan nombor 9, Raja 4 menunjukkan 5 segitiga pada grid segi 4 sama. Okey, ada 5 segitiga. Okey, soalannya adalah antara segitiga A, B, C, D dan
A, B, C dan D, yang manakah image bagi P di bawah pantulan pada garis MN? Okey, ini adalah P. Okey, kita nak cari mana image bagi P di bawah pantulan MN. Ini adalah garis pantulan. Sebenarnya kalau cikgu boleh tunjuk dalam bentuk kertas, sebenarnya awak lipat sahaja kertas pada garis ni. Ini adalah garis lipatan. Pantulan ni juga boleh kita andaikan sebagai garis lipatan. Lipat ni ke sini, awak akan nampak ini adalah objek, dia akan bertindih dengan image yang mana. So, yang bertindih itu kita panggil sebagai image. Ataupun awak lihat garis ini dalam 45 darjah. So awak kena bina satu garis yang berserenjang ke garis persilangan ini. Ni garis yang berserenjang. Garis berserenjang atas 90 darjah. Okey, awak bina saja. Lepas tu awak tengok jarak ni dari sama dengan jarak dari sini ke sini. Nampak tak? Sama jarak ini. Setengah. So nampak tak dia menyentuh dengan yang mana? Lepas tu kalau awak rasa ini tak pastilah sebab ada segitiga yang bersentuh dengannya, awak cari lagi titik yang lain. Okey, ini 1, 2. So 1, 2. Dah nampak dah? Dan yang ni pun sama 1, 2, setengah, 1, 2. So itu tiga-tiga bucu adalah pada A. That's why jawapan dia adalah A. Yang cikgu discuss ini adalah pantulan ya. Okey, boleh kita teruskan soalan seterusnya iaitu nombor 10 tak? Okey, nombor 11. Soalan nombor 11 melibatkan, okey, dalam darjah 6, KLMN ialah garis lurus. Cikgu kasih. Okey, ini adalah satu garis lurus. Soalannya adalah cari nilai cos X. Okay, so untuk dapat cos X, awak pun tengok mana X. Oh, ini adalah X. Biasanya dia berada dekat luar segitiga. Awak kena cari sudut X yang setara dalam segitiga bersudut dekat. Okey. So sudut yang setara tersebut berada di sini. Seterusnya kalau kita nak cari cos, kita dah tahu cos adalah cai. Cos sama dengan adjacent atau sebelahan per dengan hypotenuse. Okey. So awak pun tengok dalam segitiga ini sebelahan dia adalah yang ni dan hypotenuse dia adalah yang ni. So hypotenuse dah ada, nilai sebelahan tak ada. So macam mana kita nak dapat nilai ini? Awak pun tengok maklumat yang diberi ada satu segitiga di sebelah sini, sini 13, sini 5. So awak kena cari dulu J, L. Barulah kita boleh dapat L, M. Okay, so untuk dapat JL, awak akan menggunakan 13 kuasa 2. Okay, 13 kuasa 2 awak tolak dengan 5 kuasa 2. Jadi kita akan dapat 12. Tapi awak kena ingat kalau awak guna kalkulator direct ini mesti letak kurungan. Okay, so ini kita akan dapat 12. So dah dapat 12, barulah kita boleh cari panjang L, M. Sebab kita nak cari yang ni sebelahan ini. Okay, so still menggunakan Pythagoras theorem. So LM pun sama juga. Punca 20 kuasa 2 tolak dengan 12 kuasa 2. Jadi kita akan dapat 16. Ini 16. Okay, awak pun tengok ini cos. Cos ini adalah sudut cakar. So sudut cakar dia adalah negatif seperti yang cikgu terangkan minggu lepas. Sudut cakar adalah dalam sukuan yang kedua. So sukuan kedua untuk cos dia adalah negatif. So jawapan awak adalah awak boleh pilih sama ada B, C atau D. Dan tadi kita dah dapat A, maksudnya jawapan itu mesti mula dengan negatif. So A ataupun sebelahan adalah 16 dan
H hypotenuse dia adalah 20. So kalau kita mudahkan bahagi dengan 4, kita akan dapat negatif 16 bagi 4 dapat 4 dan 20 bagi 4 kita akan dapat 5. So negatif 4/5. Okay, so antara BCD jawapan dia adalah. Okay, kita pergi kepada soalan seterusnya iaitu soalan nombor 12. Okay, so untuk soalan nombor 12, graf manakah yang mewakili graf Y sama dengan sin X? Sebenarnya kalau dia bagi persamaan yang simple macam ni, awak just sebenarnya boleh ingat sebagaimana yang kita belajar sebelum ini, kita mengenali bentuk-bentuk graf trigo, ada 3, Y sin X, cos X ataupun Y sama dengan tangent X. Bentuk tu awak mungkin boleh ingat tapi mungkin kadang-kadang awak terlupa. So kalau awak terlupa, awak boleh cuba ganti nilai lah. Kalau awak nak senang, awak ganti je nilai X ni. Nilai X berapa. Contohnya awak kata nak ganti dengan nilai X ni kosong. Awak tengok ni adalah X ni X ni. Kalau awak nak ganti dengan kosong, mudah dengan ni kosong ni. Kosong ni. So contohnya awak tekan dia calculator sin X. Okay, awak tekan dia sin X dapat Y berapa. Okay, kalau awak tekan sin X, kita akan dapat dalam calculator, awak akan dapat 1. So automatik jawapan mungkin jawapan A atau jawapan B lah betul apabila awak masuk sin X kosong dapat 1. Sin X dapat 1. Yang ni sin X kosong dapat kosong juga dan yang ni pun kosong. So C dengan D tu memang dah bukan jawapan dia lah. Jadi antara A dengan B yang mana betul, awak try masuk. Bolehlah masuk 90 ke, 180 ke, 45 ke, mana-mana yang awak nak. Contohnya kalau awak kata sin X, tadi kita masuk cos, sekarang kita masuk sin 45. Sin 90 lah senang. Mana-mana je tak kisah ya. Tekan je dalam kalkulator sin 90. So awak akan dapat berapa? So bila masuk sin 90 dalam kalkulator, awak akan dapat Y sama dengan kosong. So, dapat, sorry. Cikgu tak kena kalkulator, kejap cikgu ambil kalkulator. Cikgu ulang balik tersalah ni. Padang. Awak ada kalkulator tak ni? Tekan tak kalkulator? Okay. Tekan. Salah. Salah. Okay, sin kosong dapat berapa? Kosong. Sin kosong. Sin kosong dapat kosong. Okay, so kalau sin kosong dapat kosong, jawapan dia antara C atau D kan? Awak ni senyap je. Okay, so seterusnya awak cubalah ganti dengan nilai lain. Okay, sin 90. Sin 90 berapa? Cikgu tak ada kalkulator kat depan. 1. Okay, sin 90 berapa? 1. So kalau 1, automatik jawapan dia. Kalau ini sin 90 kosong, ini sin 90 1. So of course jawapan dia adalah D. Boleh cuba-cuba Okey, kita pergi soalan nombor 13. Tak ada yang bertanya. Okey, soalan 14. Okey, ada yang tanya soalan 14. Jadi kita pergi soalan 14. Okey, untuk soalan 14. Soalan ni sebenarnya senang ya, tak ada pengiraan pun. Cuma awak kena faham konsep sudut tunduk dengan sudut dongak. Jadi yang diberi di sini adalah, kejap ibu besarkan sikit. Okey, diberi bahawa sudut tunduk U dari V. Okey, ini adalah kata kunci dia iaitu dari V. Jadi sudut tunduk tersebut berada dari V. Sudut tunduk ni maksudnya V tu berada dari atas. V berada di atas. Awak pun tengok antara pilihan jawapan yang diberi, manakah V berada di atas? Okey. Okey, so antara empat-empat jawapan yang V berada di atas adalah soalan A ataupun soalan C. Kalau soalan B dengan D ni memang dah salah lah, V berada di bawah. Sebab dia kata sudut tersebut berada sudut tunduk dari V. Antara A atau C jawapan ni, awak pun lihat 40 darjah. 40 darjah ni mestilah antara garis pandangan dan garis mengufuk. Awak pun tengok dekat V, okey ni garis mengufuk kan?
Ini adalah garis pandangan. Pandangan U. So kat sini adakah kat sini 40? Bukan. Sini 40, of course ini adalah 50. So A adalah bukan. Okey, kita lihat C. Okey, untuk C ini dia bagi 50, of course lah. Antara garis mengufuk dengan garis pandangan ini adalah 40. That's why jawapan dia adalah C. Okey, ini konsep saja simple saja. Awak kena ingat sudut tunduk atau sudut dongak dia mestilah antara garis mengufuk dengan garis pandangan. Tak kisahlah dia sudut tunduk ke, sudut dongak ke, mesti dari garis mengufuk tu adalah pada arah semata. Kita pergi soalan 15. Masih lagi berkenaan dengan sudut dongak, sudut tunduk. Cikgu besarkan sikit. Okey. Raja 8 menunjukkan satu menara yang mempunyai ketinggian 80 meter. Bermaksud ini adalah daripada puncak menara ke bawah ni. Alamak. Cikgu tak dapat buat garis lurus. Ini adalah 80 ya. Tinggi keseluruhan. Dari Z ke bawah ni adalah 50. Okey, soalan dia adalah sudut tunduk kereta Kamal dari puncak menara. Nampak perkataan dari. Dari puncak menara ialah 55 darjah. Bermaksud sudut tersebut berada dari puncak menara. Jadi kalau awak lukis, ini adalah garis mengufuk, ini puncak menara, ini adalah kereta Kamal. Jadi dari sini ke kereta Kamal, okey, ini ada 55 darjah. Okey, so settle. Maklumat yang kedua, ini soalan dia. Hitung sudut dongak titik Z dari kereta Kamal. Maksudnya sudut tersebut adalah dari kereta Kamal. Okey, ini kereta Kamal ke Z. Okey, ke Z. Jadi yang kita nak cari adalah sudut ni. Okey, so untuk dapat sudut ini, awak mesti dapatkan kat sini kita ada nilai. Oh, nilai-nilai yang awak kena cari iaitu jarak dari kereta ke menara. Okey, mungkin ini awak label sebagai X. So untuk cari sudut ni at least awak untuk dapat sudut kita kena dapat ni. Untuk dapat ni pula awak tengok maklumat yang diberi. Kat sini 55, of course kat sini juga kita boleh guna sebagai 5 sebab boleh anggap garis mengufuk bumi ni sama dengan garis mengufuk nilai. Selari. So dia adalah sudut selang-seli. Sini 55, sini pun 55. Jadi kita dah ada 55 kat sini. So tinggi ini adalah 80. Maksudnya ini kalau setentang ataupun opposite, dan nilai yang awak nak cari ini adalah sebelahan ataupun adjacent. So kalau O dengan A, kita akan tangent. So tangent O per A. Jadi tangent 55 sama dengan O adalah 80 per dengan A adalah X. So X 80 per tangent 5. Jadi awak tekan je lah kalkulator. So kalau tekan kalkulator kita akan dapat 80 bahagi dengan tangent 55. Jadi kita akan dapat 56.017 ataupun 56 pun boleh, 56.02 lah. Okey, so kalau kita gunakan 02. Okey, seterusnya 56.0. Okey, sinilah ini adalah 56.02. Okey, dah dapat nilai ini, barulah kita boleh cari sudut yang ni. Menggunakan juga ini adalah sebelahan atau adjacent, dan ini adalah opposite ataupun setentang. Jadi cara kita nak kira adalah tangent theta sama dengan opposite dia adalah 50 per dengan 56.02. So theta sama dengan awak kena tekan shift tangent 10 per dengan
56.02. Tapi kalau dalam kalkulator tadi, apabila awak tekan, awak tak tekan, awak tak payah clearkan, awak just tekan shift, tekan tan, tekan 50, tekan over, tekan terus answer. So automatic kita akan dapat 41.75. Okay, sama dengan 41.7. Jadi kita akan dapat berapa? Ada tak jawapan? Okey, so jawapan dia adalah B, 41.75. Okey, kita pergi soalan seterusnya iaitu soalan nombor 16. Okey, Raja 9 menunjukkan 3 titik S, T dan U. Okey, dah ada S, T, U pada satan mengufuk. Soalan seterusnya, diberi bahawa T berada ke utara S. Okey, cikgu kecilkan sikit. Ini berada ke utara S. Bermaksud ini adalah, awak pun terus label, ini adalah utara. Soalan maklumat seterusnya atau soalan. Okey, bearing T dari U ialah 024. T dari U bermaksud dekat U. So U ni awak pun bina. Dia mesti kalau dahulu awak pun bina satu utara dekat U yang selari dengan garis utara ni. Ni utara kan. So bina di sini. Okey, awak label sebagai utara. So daripada utara ikut arah jam ke garis TU ni garis TU. Garis UT TU. So sudut ni lah. Iaitu 24 darjah. Okey, so daripada sini soalannya adalah cari bearing U dari S. Okey, U dari S. Okey, bermaksud sudut yang awak nak cari tu berada dekat S. So ulang langkah yang pertama iaitu kenal pasti utara. Kita dah tahu ini adalah utara. So dari utara ikut arah jam, berpusing lah. Pusing ke mana? Pusing ke garis US. Ni garis US. So ini pusing sampai sini. Jadi untuk dapat sudut ni awak boleh guna maklumat yang diberi. Kalau ini dah bagi 37. Okey, ini adalah satu segitiga. So untuk dapat sudut ni awak boleh 360 tolak dengan sudut ini saja pun boleh dapat. Jadi awak dapatkan sudut ini dahulu. Jadi dah ada kan 37. Cuba tengok, ini utara, sini utara. 24, ini adalah sudut selang-seli sudut ini nampak tak? Ni garis utara, ini adalah garis utara. Ni dengan ini adalah selari. So of course 24 sini juga adalah 24. Sudut selang-seli ni sudut ni. Okay, so dah tahu 24. Jadi untuk dapat sudut ni, awak terus buat 180 tolak dengan 24 tolak 37. Kita akan dapat jawapan dia adalah 119. Okey, 119. Okey, seterusnya 306. Kita nak dapat ni kan. Jadi 360 awak tolak je dengan 119. Jadi kita akan dapat 240. Okay, so jawapan dia adalah ni. Okay, kita pergi kepada soalan yang seterusnya iaitu nombor 17. Okay, berkenaan dengan bumi. Dalam Raja 10, U ialah kutub utara. S ialah kutub selatan. Ini adalah maklumat umum. UOS adalah paksi utama. Okay, ini maklumat umum. Okay, soalannya adalah cari kedudukan titik. So kedudukan seperti biasalah, awak kena cari latitude dengan longitude. Okay, latitude dengan longitude. Okay, so kita akan lihat maklumat yang diberi, tengok bumi yang diberi. Okay, kita boleh cari latitude dulu. Okay, untuk dapat latitude. Okay, ini adalah titik R Kita nak cari titik R. Okay, so kita cari latitude dia dulu. Latitude
latitude ni tengok dah ada selang latitude berapa, maklumat dia tak terus beri direct. Cuma maklumat kat sinilah awak boleh guna. Ini adalah 28. Tetapi dia bukan berada pada 28 belah khatulistiwa, dia berada di bahagian selatan. Tapi dia bukan 28 selatan sebab kita akan kira sudut tu dari khatulistiwa dari sini ke sini kita nak. Bukannya dari sini ke S. Sini ke S adalah 28. Jadi kita nak yang ni, so 90 awak kena tolak dengan 28. 90 tolak 28. Sebab dari sini ke sini adalah 90 darjah. Jadi kita dah dapat 62. Sama dengan 62. 62 Okey, so 62 apa? 62 selatan. Okey. So 62 selatan, sekarang kita nak cari longitude dia. Longitude dia berada pada meridian berapa? Awak boleh lihat. Ini dia bagi 32 darjah. Tapi dia bukan berada, CR ni bukan berada dekat 32. Dia berada ke kanan daripada 32. Ya macam inilah kalau yang kita buat hari tu. Okey. Ini adalah meridian kosong. So 32 timur kan. Maksudnya dari sini adalah 32 darjah. Ni 32 darjah. Ini adalah meridian yang seterusnya ke timur lagi sebanyak 45 darjah. 45 darjah lagi. Jadi kat sini ni berapa? Jadi kita nak buat apa? Kita mesti tambah. Okey, bukan tolak. Ini 32 sebab kita nak dari sini ke sini berapa ni? Kita nak. Dari kosong ke sini berapa? So kosong ke sini kita tambahlah 32 tambah dengan 45. Kita dapat 77. Jadi kita akan terus 77 apa? Ini masih lagi dalam timur ini barat. So 77 timur. Ini adalah 77 timur. Jadi jawapan dia adalah 62 selatan, 77 timur. So jawapan dia ni 62 selatan, 77 timur, iaitu boleh faham kan? Okey, kita pergi soalan seterusnya. Soalan 18. Boleh? Bagus. Awak senyap je, awak kena semak juga sebab kadang-kadang cikgu tersalah sebab kadang cikgu pun tak tekan kalkulator, cikgu terus terang je takut tersalah. Awak tengok je. Okey, untuk soalan 18 sama seperti minggu lepas juga cikgu ada terangkan. Kebanyakan negeri pun ada banyak soalan ini kalau kita tengok trial negeri-negeri lain ataupun soalan SPM tahun lepas pun ada banyak Ini adalah tingkatan 3 kemahiran asas matematik. Dia akan, awak kena ingatlah dia mesti ada melibatkan yang A tambah B, A tolak B tu Okey, kita tengok yang pertama 2Y. Okey, awak tulis dulu 2Y awak nampak tak ni kuasa 2 sempurna. Ini sebenarnya Y kuasa 2 tolak 2 kuasa 2. Awak terus tukar. Y tambah 2, Y tolak 2. Faham kan maksud cikgu kuasa 2 sempurna? Okey. So bahagi ni kita faham, bagus. Okey, bahagi ni awak tukar kepada darab. Jadi apabila kita tukar kepada darab dia akan terbalik. Yang bawah naik atas, atas naik bawah. Jadi kita tulis Y tambah 2 per dengan 4 tolak 2Y. Ataupun terus tulis ataupun dengan ni boleh didahkan ni. Boleh difaktorkan. Ada faktor sepunya 2. Jadi awak letak terus 2. Buka kurungan 2 tolak 2 bagi 2 akan jadi 1. So tinggal Y. Dekat ni boleh Seterusnya, biasanya kita boleh potonglah atas dengan bawah. Tak kira kiri ke kanan, yang penting atas dengan bawah. So Y tambah 2 ni kita boleh potong dengan Y tambah 2 ni. 2 ni kita boleh potong dengan 2 ni. 2 bagi 2 1, 2 bagi 2 1. So tinggal Y. Y ni tak boleh potong tau.
Sebab ini 2 tolak Y, ini Y, tak boleh. Unless kedua Y ni berada kat bawah ni, boleh potong dengan Y ni. Okay, so jawapan dia adalah Y. Ni dah jadi 1, so tak ada apa-apa Y darab 1 Y. Per dengan, ini Y tolak 2. Okay, oleh kerana ada sebelah dia, awak still kena letak dalam kurungan sebab ada lagi 2 tolak Y dalam kurungan juga. Okay, so antara jawapan ada tak Y tolak 2. Okay, so jawapan dia adalah C. Simple je. Biasanya awak kena ingat yang ni ni selalu soalan dia akan ada kuasa 2 sempurna ni, yang A kuasa 2 tolak B kuasa 2 sama dengan A tambah B, A tolak B ni kena ingat. Okey, cikgu pergi soalan 22. Okey, soalan 22. Soalan indeks pun awak kena buat ulang kaji lah yang cikgu tunjuk. Sebab itu pun cikgu dah ulang. Awak tengok kalau indeks ada kuasa di luar kurungan, awak kena darab kuasa ni dengan indeks yang ada dalam kurungan setiap. Maksudnya kat sini ada 2 kan? Ada ni dengan ni dengan ni. So dua-dua ni lah kena darab setiap satu. Jadi awak kena buat N 8. Okey, cikgu terang dengan terperinci ke untuk awak darab. Lepas tu T negatif 4 ni awak darab juga 1/2. Sebab dia ni seperti biasalah kita settle, ini cikgu tulis saja, tiada apa-apa perubahan. Settle lah 8 darab dengan 1/2. Kita akan dapat N kuasa 4 dan T ini negatif 4 darab dengan 1/2, kita akan dapat negatif 2. So ini pun seperti biasa. Selepas itu barulah awak lihat, oleh kerana darab, kita akan tambah ke tolak indeks. Tambah ke tolak indeks? Tambah. Okey, tambah negatif 1. T pula 2 tambah dengan 3. Awak tengok kepada asas dia yang sama. Okey, so N 4 tolak 5 negatif 1 dan T negatif 2 tambah 3 akan dapat 1. 1 ni tak tulis pun tak apa. Biasa dalam penulisan kita tak tulis lah kalau 1, kuasa 1. So N tolak 1, kuasa negatif 1, T. That's why jawapan dia adalah D. Kita pergi soalan nombor 22. Dah settle 23. Okey, so untuk 23 melibatkan ketaksamaan. Ini cikgu besarkan sikit. Okay, so awak settle lah seperti biasa. P per 3 tambah 1 lebih besar sama dengan tolak 5. Okay, so daripada sini kita kumpul bersama P. So 3 ini pindah akan jadi negatif 3P. Lebih besar sama dengan tiada perubahan. Negatif 15, 1 kita pindah ke negatif 1. So P per 3 tolak 3P. Okey, awak nampak ini pecahan, ini nombor bulat. Okey, so awak kena jadikan dia dalam bentuk pecahan juga. Maksudnya kalau nak senang, awak darab je lah dengan 3. Sebab ini adalah 1. So darab dengan 3, kita dapat 3P. Ini darab dengan 3, ini darab dengan 3. So kita akan dapat 9P per 3. Cikgu terus tulis dalam bentuk satu pecahan. Negatif 5 tolak 1 kita akan dapat negatif 15. So kita negatif 16. Jadi daripada sini kita nak settle P sahaja. P tolak 9P. Kita akan dapat ini adalah 1 tau. So kita akan dapat negatif 8P. 3 bawa ke sana dia akan jadi darab. Okey, so 3 darabnya 18. So kita akan dapat negatif 48. Tak berubah sebab 3 yang kita bawa ni nombor positif. Tapi kalau 3 ni adalah negatif 3, pindah sana dia akan jadi lebih, ini lebih besar akan jadi lebih kecil. So P, nampak
Apabila negatif 8, kita nak bawa ke sana. Ini negatif, ini akan jadi lebih besar, akan jadi lebih kecil sama dengan negatif 48 per dengan negatif 8. So kita akan dapat P lebih kecil sama dengan positif 6. So jawapan dia adalah A. Kalau ada siapa yang tak clear lagi pasal ketaksamaan bila nak bertukar ke nanti, awas cikgu. Kita pergi soalan seterusnya 24. Okey, untuk soalan 24, diberi bahawa ketaksamaan ini 5 lebih kecil sama dengan X lebih kecil sama dengan 10. Bermaksud 5 hingga 10 dah ni. Dan 3 tolak Y lebih kecil dari 5 dengan kedudukan X dan Y ialah integer. Integer ni maksudnya bukan nombor pecahan, bukan perpuluhan. Cari nilai maksimum bagi X tolak Y. Kalau nilai maksimum ni maksudnya nilai paling besar yang awak boleh dapat jika X tolak Y. Bermaksud awak kena cari X ni adalah nilai paling besar lah. Dan Y ni nilai paling kecil yang awak boleh dapat daripada kedua-dua ketaksamaan yang diberi. Barulah kita dapat nilai maksimum. Okey, jadi kita lihat untuk X. Untuk X nilai dari 5 hingga 10 paling besar. Mestilah 10 tu tak? So 10 awak letak X yang awak boleh pilih. Sekarang kita tengok Y. Y nak pilih yang paling kecil. So dia dah bagi 3 tolak Y lebih kecil daripada 5. So negatif Y lebih kecil. 3 ni awak pindah, dia akan jadi tolak 3. Jadi negatif Y lebih kecil dari 5 tolak 3, kita dapat 2. Y negatif ini negatif 1, awak pindah sana, dia akan jadi lebih besar. Maksudnya negatif 2, dia akan jadi sini lah, 2 per negatif 1. Masih lagi jawapan dia Y lebih besar. So negatif 2, Y lebih besar dari negatif 2, mestilah negatif 1, 0, 1, 2 dan seterusnya lah integer tersebut. Integer tu bermula dengan negatif 1, bukan bermula daripada negatif 2. So kita nak yang paling, Y ni adalah paling kecil. So paling kecil di sini adalah negatif 1. So X 10, tolak Y negatif 1. Jadi kita akan dapat 10 tolak-tolak akan jadi tambah 1, kita dapat 11. Okey, boleh kita teruskan soalan 25 dan 26. Okey, untuk soalan 26, boleh kecil sikit. Okey, Rajah 13 ialah carta pai yang menunjukkan gabungan keputusan suatu ujian bagi dua kumpulan murid. Jadual 1 menunjukkan keputusan ujian itu mengikut kumpulan tapi belum dilengkapkan. Okey, ini adalah jadual 1. Okey, soalan dia adalah hitungkan bilangan murid dalam kumpulan Bistari. Okey, awak tengok ini adalah Bistari. Maksudnya kita nak kumpulan ini, maksudnya nak yang takkan dusta galaga Bistari tu ada berapa. Okey, jadi daripada jadual, untuk yang ni kita boleh carilah sebab dia dah bagi total untuk lulus ada 420. Ini adalah 160. Jadi kita tolaklah 420 tolak dengan 160, kita dapat 260. Okey, seterusnya untuk dapat gagal, untuk dapat ni, awak kena dapat ni dulu. Okey, untuk dapat ni, awak kena tengok carta pai yang diberi. Dia dah bagi kat sini 280 adalah untuk lulus. Okey, selebihnya adalah gagal. Jadi awak pun lihat untuk lulus. Okey, first kita kena cari dulu keseluruhan lah. Okey, keseluruhan murid. Jadi 420, okey, 280 per dengan 360 sama dengan 420. Okey, ini adalah bilangan, ini dalam bentuk
darjah untuk lulus. Ini adalah bilangan untuk lulus. Jadi kita buat dalam bentuk persembilangan dia lah sebab itu maklumat yang diberi. Tetapi bilangan keseluruhan awak tak tahu. Bilangan keseluruhan lah kita cuba dapatkan. Barulah kita boleh dapat berapa bilangan gagal. Jadi kita akan dapat X dan 420. Awak darab pindah-pindah awak akan jadi 360 per dengan 280. Tekan je lah kalkulator, awak akan dapat 540. Tekan je kalkulator, cuba tekan, takut-takut je salah. Okey, kalau salah bagi tahu Okey, so ini 540. Okey, 540 ni adalah jadi kita dah tahu 420 adalah lulus. So untuk gagal, awak tolaklah dengan 420. Jadi kita akan dapatlah yang gagal berapa. Okey, so 4 tolak 2 kita akan dapat 2, 120. Yang gagal ada 120. 70 adalah dari Arif. So 120 tolak dengan 70. Jadi kita akan dapat Bistari adalah 50. Oleh kerana dia nak Bistari, soalan dia hitungkan bilangan murid dalam kumpulan Bistari. Jadi 260 tambahlah dengan 50 kita akan dapat 310. Okey, kita pergi soalan 26, 27, 28. Okey, soalan 28. Okey, kalau awak ikut formula yang cikgu bagi minggu lepas, biasanya kita boleh tengok terus bentuk graf. Okey, awak tengok. Kalau dia bagi Y negatif, nampak tak dekat X kuasa 3. X kuasa 3 ini adalah graf kubik. Okey, kubik negatif. Nampak tak dia ada negatif. Kalau negatif ni dia akan jadi bentuk dia macam ni. Negatif. So negatif, kalau awak lihat antara graf yang diberi, jawapan dia yang betul adalah antara A ataupun C. Cuma mungkin kadang-kadang ala cikgu saya tak hafal lah bentuk-bentuk graf. Okey, kalau tak hafal tak ada masalah. Awak boleh je ganti nilai. Cuba ganti nilai. Nak ganti nilai X ke nilai Y ke terpulang. Maksudnya macam kita nak lukis graf tu kan, kita ada nilai X, kita ada nilai Y. Contohnya awak tengok kat sini, cuba ganti dengan kosong. Kalau awak letak X ni kosong kat sini, ganti dalam persamaan ni. Maksudnya dalam kalkulator negatif 2, so kalau darab dengan kosong, of course lah ini akan jadi kosong tu tak? So tinggal negatif 54. So mesti negatif 54. Jadi antara graf yang diberi, kalau X kosong, maksudnya pada paksi Y ni negatif 54 adalah A ataupun graf B. Antara A dengan B sahaja jawapan C dengan D tu dah memang salah lah. Sebab dekat C ni positif 54. Dekat D positif 54 dah salah. Okey, kalau awak rasa tak pasti lagi lah yang mana jawapan dia A atau B, awak gantilah dengan nilai lain. Awak nak ganti dengan negatif 3 boleh ataupun 3. Okey, contohnya kalau awak ganti dengan negatif 3 kat sini. Masuk dalam persamaan. Jadi awak akan dapat negatif 2 guna kalkulator terus je kira dapat. Okey. Tolak 54. Tekan kalkulator dapat berapa? Awak tekan, awak akan dapat ini adalah 54 tak keluar. Oh, tak keluar. Sekejap Okey, so awak tekan ni dalam kalkulator, awak akan dapat ini adalah kosong. So, kalau negatif 3x, okey, dan y dia adalah kosong, adalah A lah jawapan dia. Sebab kalau awak yang ni, kosong dia dekat 3 kalau graf B. So, memang bukan fungsi inilah. That's why jawapan dia adalah A. Itu jika ganti nilai. Tapi kalau awak boleh tengok bentuk, senang je awak tengok, oh negatif antara A dengan C. Lepas tu awak tengok, oh pintasan Y dia negatif 54. So negatif 54 of course A lah jawapan dia sebab kalau C pintasan Y dia adalah 54. Okey, kita pergi soalan 29. Okey, soalan ini biasanya dia soalan ini dekat kata 2 kan yang awak kena lorek-lorek tu. Tapi awak boleh guna kaedah tersebut juga seperti mana yang kita selalu bincang dalam kelas iaitu awak label 1, 2,
3, 4, 5. Jadi kita lihat beri rantau M bersilang dengan M tak setara dengan rantau apa. Jadi awak kena cari dulu yang ni, yang mana dia melibatkan kawasan yang mana. So kalau M bersilang dengan M, awak pun tengok M. M apa? M dalam kotak ni kan, iaitu 2, 3. Awak pun buat 2, 3. N pula. N dalam kotak N ni, iaitu 3, 4. Okey, so persilangan ni kita pilih yang sama. Okey, so yang sama di sini adalah 3. Tetapi walaupun awak dapat 3, jawapan dia bukan 3 sebab 3 ni kita nak pelengkap. Pelengkap ni maksudnya bukan. Pelengkap ni maksudnya bukan. Yang bukan 3. So jawapan dia adalah 1, 2, 4 dan 5. Jadi antara A, B, C, D yang diberi ni manakah yang menghasilkan 1, 4, 5? So awak kena try one by one lah. Okay, kita try dulu A. A, M, kesatuan dengan lengkap M. Okay, M. Awak tengok dalam M kita ada 3, 2, 3. N pelengkap maksudnya awak tutup tutup ni. So jawapan yang luar daripada N iaitu 1, 2, 5. So ini adalah 1, 2, 5. Kalau kesatuan ni kita ambil semua. Maksudnya jawapan daripada operasi ini kita ada 1, 2, 5. So sama tak 1, 2, 3, 5? Tak sama. So A ni bukan. Okay, kita lihat B pula. Okay, untuk B, M bersilang dengan pelengkap N. Okay, jadi kita lihat M tadi kita dah ada 2, 3. Pelengkap M pun sama juga iaitu 1, 2, 5. Tetapi persilangan ni yang sama. So yang sama antara dua ni adalah 2. Oh, 2 sahaja. Ke bukan, tak sama dengan ni. Kita nak dengan ni Okay, so B juga bukan. Okay, kita lihat C. Okay, untuk C pula. Okay, C. Tak nampak gambar Rajah. Ini C. Okay, so M kesatuan dengan N. Okay, so M kita ada 2, 3. Pelengkap bagi N adalah 1, 2, 5. Sekejap. Cikgu buat tadi yang mana Semua M. Ini adalah A. Sama Oh, A dengan C adalah sorry. C ni ini adalah pelengkap kan? Sekejap cikgu besarkan. Coba tak nampak okey. Ada pelengkap Sorry. Tak nampak. Ni ada pelengkap. Okey. So control. Okey, ni ada pelengkap. So yang ni bukan 2, 3. Oleh kerana pelengkap bagi M, awak tutup M, tak ke 1, 4, 5. So ini adalah 1, 4, 5. Okay, so ini adalah kesatuan semua. Bermaksud kita gabung gabung semua sekali. Jadi jawapan dia adalah 1, 2, 4, 5. So sama tak ni? 1, 2, 4, 5 ni dengan 1, 2, 4, 5 ni. Sama kan? That's why yang setara dengan M dengan N pelengkap adalah C. So dah jumpa C, tak payahlah awak nak uji D lagi. Tapi kalau nak uji ada masa yang cukup, bolehlah try D. Betul ke D tak dapat boleh try satu-satu. Okay, kita pergi soalan seterusnya. Siapa yang tak mahir lagi tentang ini, awak kena praktis lagi latihan-latihan lain ya. Kena buat banyak-banyak kali sampai awak faham. InsyaAllah boleh. Okay, untuk 30 masih lagi berkenaan dengan set. Okay, set semester. P kesatuan Q kesatuan R. Okey, antara berikut yang manakah mewakili rantau berlorik?
Awak pun tengok, oh ni dengan ni berlorek. Jadi kita guna kaedah tadi iaitu 1, 3 dan ini 4. Jadi kita nak tahu yang berlorek adalah 3 dengan 4. Kita nak yang mana antara ketaksamaan yang antara yang diberi itu mewakili rantau 3 dengan 4. Jadi kita kena buat seperti tadi jugalah. Okey, kita mula dengan P. Kita buat kat sebelah ni Kita mula dengan P, pelengkap, persilang dengan Q, pelengkap, kesatuan dengan R. Jadi kita akan buat P, pelengkap. Pelengkap maksudnya luar, luar daripada P ni. Luar daripada ini adalah P. Luar daripada P adalah 4. Ingat tanda ni luar atau tutup ataupun bukan Okey, Q, pelengkap. Maksudnya bukan luar daripada Q iaitu 1, 2, 4. Jadi kita dekat 1, 2, 4 dan R. Apa ada dalam R? Okey, R ini, hexagon ini. So dalam R adalah 2, 3, 4. Jadi ada dua operasi di sini. Kita akan lihat operasi yang pertama, persilangan. Persilangan kita akan pilih yang sama. So hasil daripada operasi yang pertama yang sama adalah 4. So 4 ini nak apa? Nak buat kesatuan. Kesatuan maksudnya kita gabung semua sekali. So jawapan dia adalah 2, 3, 4. Okey, so sama tak dengan 3, 4 ni? Tak sama. So, maksudnya jawapan A adalah salah. Jadi kita pergi kepada B. Okey, untuk B ni apa? Kita akan lihat. B pelengkap kesatuan Q bersilang dengan pelengkap R. Jadi kita akan lihat seperti tadi juga. P pelengkap maksudnya ini adalah bentuk P. Di luar dia adalah 4. Kesatuan Q berada adalah 3. Dan pelengkap bagi R. R adalah, mana R? R ini adalah hexagon ni. Seluar daripada hexagon ni adalah 1. Jadi kita lihat operasi yang pertama, kesatuan semua. Semua adalah 4, 3. Nak buat apa dengan 4, 3? Kita akan tengok sama dengan 1 ada tak? Oh memang tiada, set kosong lah jawapan ni. Memang tiada. So of course jawapan B juga adalah bukan. Sebab kita nak cari 3, 4. Okey, kita lihat yang ketiga. Yang ketiga soalan C iaitu P bersilang dengan pelengkap Q kesatuan dengan R. Awak pun tengok balik. Okey, dekat gambar rajah P. Apa ada dalam P? P dalam bentuk ini iaitu 1, 2, 3. Okey, Q. Ini ada tanda pelengkap. Maksudnya kita nak luar daripada Q atau bukan Q iaitu 1, 4. Awak pun letak 1, 2, 4. Dan kesatuan dengan R. Apa ada dalam hexagon R iaitu 2, 3, 4. Awak pun letak 2, 3, 4. Okey, kita lihat operasi yang pertama, persilangan. Persilangan adalah yang sama. So yang sama di sini adalah 1, 2. So 1, 2 yang awak dapat ni, nak buat apa dengan sebelah? Kita nak ambil semua ataupun gabung semua. Maksudnya 2, 4 yang awak dapat ni nak gabung dengan semua, dia still jawapan akhir dia adalah 2, 3, 4. Okey, so bukan juga kita nak 3, 4 sahaja. Oh, kita buat yang terakhir. Yang terakhir ni mungkin betul lah. Tapi kadang-kadang baik awak kena uji juga betul ke jawapan dia. Iaitu P pelengkap bersilang dengan R kesatuan dengan Q. Okey, kita gerakkan ke atas. Okey, kita lihat P. P pelengkap bermaksud luar daripada P iaitu 4. Bersilang dengan R. Apa ada dalam R? Awak pun lihat, oh dalam R. R ni dalam hexagon ni kita ada 2, 3, 4. Awak pun letak 2, 3, 4. Dan Q. Q, apa ada dalam Q iaitu 3. Jadi ini adalah persilangan. So yang sama di sini adalah 4. Okey, 4 ni nak bawa ke sini. Buat apa? Kita nak gabung semua sebab dia kesatuan kan. Semua. Sama ke semua? Gabung. Jadi jawapan dia adalah 4, 3. Ataupun 3, 4 sama. That's why jawapan dia adalah ni. Okey. Cikgu harap awak faham secara amat detail sebenarnya cikgu terangkan pada awak. Sebab cikgu harap awak betul-betul menguasai konsep dan fahamlah soalan ini Ingat, kalau keluar lagi mesti boleh jawab Awak mesti bolehnya. Okey, 34.
Cikgu tak terangkan semua sekali cikgu terangkan mengikut permintaan yang awak dah request kat cikgu sahaja. Okey, untuk soalan ini PQR ialah garis lurus yang dilukis pada satah kertas. Okey, dia telah beri 3 koordinat. Cuma koordinat Q ni dia tak beri lengkap, ada K. Soalan dia adalah kita nak cari nilai K. Nilai K ialah okey. Dalam satu garis lurus, nilai apa yang awak boleh guna? Okey, so nilai kecerunan. Awak ingat kalau satu garis lurus atau dua garisan selari, nilai kecerunan adalah sama. Tapi kalau beberapa titik pada satu garis lurus, dia akan still mempunyai nilai kecerunan yang sama. Tak kiralah titik mana-mana awak nak guna, still dapat kecerunan yang sama. So daripada titik-titik yang diberi, kita boleh guna konsep kecerunan lah. Maksudnya kalau nak cari kecerunan, formula kecerunan yang awak akan guna tu Y2 tolak Y1 per dengan X2 lah X1. Jadi boleh ini awak label sebagai X1 Y1, ini X2 Y2. Kita cuba cari ataupun kita buat dalam bentuk persamaan yang lengkap P dengan R ni kita dah ada nilai dia kan. So better kita cari yang ni dulu. Okey, jadi Y2 ada negatif 8. Jadi negatif 8 tolak Y1 dia kosong per dengan X2 dia adalah 1 tolak X1 dia adalah negatif 3. Okey, awak terus buat dalam bentuk persamaan. Titik P dengan Q. Maksudnya kecerunan PR akan sama dengan kecerunan PQ. Jadi ini mungkin juga kita tulis sebagai X2Y2. Tapi kalau awak nak guna ni mungkin ini nak buat X1 Y1 lah. Kalau awak nak buat nak buat kecerunan QR, mana-mana je, sama je jawapan dia. Okey, so Y2 adalah K, jadi K tolak kosong per dengan kosong tolak negatif 3. Jadi ini kita akan dapat negatif 8 per dengan tolak kita akan jadi tambah 1 tambah 3, 4. Sama dengan ini K, negatif akan jadi positif 3. Okey, negatif 8 per 4 bahagi kita akan dapat negatif 2. K per 3. Jadi K sama dengan 3 bawa sini darab akan jadi 3 darab negatif 2, negatif 6. Okey, K adalah negatif 6. Okey, jawapan dia adalah K. Okey, dah nak habis. Okey, soalan seterusnya, soalan 36. Okey, jadual 3 menunjukkan keputusan ujian matematik bagi sekumpulan murid. Okey, ini adalah yang lulus, ini adalah gagal. Seorang murid dipilih secara awak daripada kumpulan itu. Kalian memilih seorang murid gagal ialah 1/5. Okey, ini adalah kebarangkalian gagal. Okey, cari nilai X. Okey, kalau kita nak cari kebarangkalian gagal sama dengan bilangan gagal per dengan bilangan sampel. Okey, so kebarangkalian gagal yang diberi 1/5. Okey, bilangan gagal. Bilangan gagal lelaki ada 4, perempuan ada X. So 4 tambah X. 4 tambah X. Bilangan sampel pula awak kena tambah semua sekali lah. 20 tambah 8, 28 tambah 4, 32. 32 tambah X. Okay, so soalan dia kita nak cari X. So daripada sini awak seperti biasalah, ini bawa ke sini darab, bawa ke sana. Kita akan dapat 32 tambah X sama dengan, bawa ke sini dia akan jadi darab 5 darab 4, 20. 5 darab X kita akan dapat 5. Okey, so selesaikan biasa 32 tolak 20. 5X tolak X. Okey, so kita akan dapat 12 sama dengan 4X. Jangan pula 5X tolak X, dapat 5 So X sama dengan 12/4 iaitu 3. Okey, boleh
Kita pergi soalan 36, 37, 38, 39 dan yang terakhir adalah 40. Okay, soalan 40 mungkin awak dah terlupa konsep darab. Okey, sebenarnya untuk darab, kalau awak rasa awak tak ingat lah ni akan jadi berapa baris nak darab dengan yang mana, awak guna je jadual macam yang cikgu ajar sebelum ni. Iaitu, awak tulis je macam ni P, 5. Okey, matrik yang pertama ni berada di sebelah kiri. Lepas tu awak buatlah satu garis. Dekat sini awak tulis matrik kedua yang kita nak darab. Salin exactly 3, titik, kosong, 1 keluar. Matrik sini kat sini. Okey, oleh kerana ini ada dua baris, awak garam. Sorry, dua laju. So, jawapan dia adalah P darab 3, awak akan dapat 3P. 5 darab negatif P akan jadi negatif 5P. So, ni darab kosong akan dapat kosong. 5 darab 1, tambah 5. So, 3P tolak 5P. Dia macam ni lah dia. 3P tolak, terus adalah kita akan dapat 3P tolak 5P negatif 2P. Boleh je, negatif 2P. Okay, kosong tambah 5 kita akan dapat 5. So ini awak samakanlah dengan ni 24, 5. So boleh tak cari nilai P? Samakan saja 5 ni dah 5. So negatif 2P sama dengan 20. P sama dengan 24 dengan negatif 2 negatif 12. That's why jawapan dia adalah B. Okey. Setakat ni itu saja. Ada tak tambahan soalan lain? Ataupun awak cuba kira dulu. Nanti kalau tak dapat juga boleh WhatsApp cikgu semula lah ya. Ya Allah, kesiannya Alif. Cikgu dah habis baru cikgu perasan. Kenapa tak ada siapa bagi tahu cikgu Alif request nak masuk tak dapat Kenapa awak tak bagi tahu cikgu, cikgu tak perasan? Okey, ada apa-apa lagi tak? Tak ada. Tak ada. Cikgu Nafi raise hand. Kenapa dengan Nafi? Dia merajuk. Ya Allah, kesiannya dia. Cikgu tak perasan. Okey, kenapa awak tak bagi tahu cikgu Cikgu boleh cikgu share screen. Cikgu memang tak nampak chat. Cikgu, sebab kalau cikgu kecil nanti mata cikgu tak nampak. Sorry lah. Okey, tak apa. Nanti WhatsApp cikgu apa-apa. Anik main. Okey, tak apa. Good luck. Berusaha bersungguh-sungguh ya. Awak sekarang korbankanlah masa tidur, masa main dan sebagainya. Fokus pada jawab exam. Tak payah nak apa? Tak payahlah awak kata, alah cikgu saya tak cukup tidur dan sebagainya. Tak apa. Fokus. Jawab betul-betul. Ikut arahan cikgu sekurang-kurangnya seminggu sekali. Satu kertas satu, satu kertas dua Ada lagi 3 minggu ke? Dalam 3 minggu lah termasuk minggu ni sebelum awak nak exam. Okay, at least lagi 3 negeri awak boleh cover. Okay, kalau dapat lebih banyak lagi bagus. Apa-apa WhatsApp cikgu Okay, terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih cikgu. Terima kasih cikgu. Terima kasih cikgu. Okay. Terima kasih cikgu. Okay, sama Nur Farha. Sama semua Terima kasih cikgu. Sama. Nurul Natasha. Suara siapa tadi tu? Okay.